Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. InsyaAllah edisi minggu ini kami akan mengupas isu mengenai krisis makanan yang bakal memberi impak ke atas sebahagian besar masyarakat di seluruh dunia. Sedar atau tidak, isu bekalan makanan global mula terjejas sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine sebelum ini. Dan kali ini India yang merupakan pengeluar gandum kedua terbesar dunia secara drastik mengumumkan langkah sementara menghentikan ekspor gandum sebagai langkah menangani ancaman keselamatan bekalan makanan di negara itu. Dan sebelum ini negara itu dilihat mampu menampung kekurangan bekalan makanan global yang selama ini terjejas akibat pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Pengumuman larangan ekspor tersebut dibuat pada Jumaat lalu ketika kadar inflasi India meningkat kepada 7.79% sementara harga gandum juga melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah negara itu. Selain itu, New Delhi juga terpaksa menurunkan anggaran keluaran gandum pada tahun ini susulan kesan gelombang haba ke atas pengeluaran bijirin tersebut. Difahamkan harga gandum di India mencatat rekod baharu yang mencecah RM25,000 bersamaan RM1,418 bagi setan, melebihi harga sokongan minimum kerajaan iaitu RM20,150 setan. Ia dilihat sebagai langkah berhati-hati bagi mengawal kenaikan harga barangan domestik serta menangani kebimbangan inflasi di negara itu. Turut mendorong kenaikan harga tepung gandum di negara itu ialah peningkatan harga bahan api, tenaga buruh dan pengangkutan. गवर्नमेंट को पहले था भी यील्ड पूरी हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे. अब 20% ऑल इंडिया में यील्ड कम हो गई है. गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से यील्ड कम हो गई है. तो अब जब गवर्नमेंट को पता लगा उन्होंने उसी वक्त देखा भी इंडिया में कम हो रही तो उन्होंने बैन कर दिया. वेरिएशन टू द रीजन 25 to 30% जैसे हमारे 30% है 10-25 भी है 25 to 30% ओवरऑल प्रोडक्शन लॉस हुई है डिक्रीज की वजह से. Dalam pada itu, susulan larangan tersebut, kira-kira 4,000 lori membawa ratusan ribu tan gandum terkandas di Kandla, India, sekaligus mencetuskan suasana huru-hara di pelabuhan terbabit. Situasi itu turut menimbulkan kemarahan pemandu lori berkenaan yang beranggap bahawa notis tersebut seharusnya dikeluarkan lebih awal. Mereka juga bimbang sekiranya gandum menjadi rosak disebabkan terdedah terlalu lama dengan persekitaran luar. Sementara itu, larangan ekspor tersebut turut menerima kritikan daripada kumpulan 7 negara perindustrian atau G7 yang mendakwa langkah sedemikian akan memburukkan lagi krisis kenaikan harga komoditi. Zuschlägt und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind. Wir empfehlen, auch das eine konkrete Beschluss hier, das Thema beim Treffen der G7 Staats- und Regierungschefs zu adressieren, bei dem Indien bekanntermaßen zu Gast sein wird. Wir appellieren aber auch gemeinsam aus Stuttgart an Indien, seiner Verantwortung als G20-Mitglied gerecht zu werden. Kesimpulannya, larangan ekspor gandum oleh India bakal menjejaskan banyak negara, terutama di Asia dan Afrika kerana pembeli global hanya bergantung kepada bekalan gandum negara itu selepas ekspor dari wilayah di Laut Hitam terjejas akibat perang Rusia-Ukraine. Tidak dinafikan sejak kebelakangan ini India berdepan cuaca panas yang ekstrim yang menjejaskan pengeluaran hasil pertanian mereka, terutama gandum. Dan yang terbaru, kawasan barat laut negara berkenaan menghadapi kemungkinan akan dilanda gelombang haba paling buruk yang dijangka meningkat lebih 100 kali ganda akibat perubahan iklim dunia. Suhu di Rajasthan sering mencecah lebih 45 darjah Celsius, namun muncul lebih awal pada tahun ini. Kawasan itu dijangka mengalami gelombang haba dengan suhu lebih tinggi berbanding yang dicatatkan pada 2010. Menurut pakar kaji cuaca, suhu di barat laut India berkemungkinan mencecah paras tertinggi baharu dalam tempoh beberapa hari akan datang. मैं कहती हूँ वो तालाब बन रही है पहली अणुआ आज 10 साल पहले ये पानी भी जो है तो हाँ अभी ये तो पानी नहीं है जने दराव ने ये मवेशी बहुत दुखी है स्नान करने हमारे पास तो पानी नहीं है बहुत तकलीफ पड़ रही है पानी घास रही तकलीफ पड़े घास नहीं है घास सूख गया बिल्कुल कांकड़ में है ही कोई नहीं.
Menurut penduduk kawasan Pali di wilayah Rajasthan, krisis air kali ini adalah luar biasa kerana ia tidak pernah berlaku pada bulan April, tapi sebaliknya ia berlaku pada tahun ini. Disebabkan keadaan yang begitu mendesak, operasi kereta api yang membawa muatan air digerakkan untuk menghantar bekalan air kepada pengguna yang terjejas sejak 3 minggu lalu. 24 घंटे में एवरेज 3 गाड़ी आती है और एक गाड़ी में 40 टैंकर होते हैं। ये करीब 20 लाख लीटर एक गाड़ी में पानी आता है, तो 60 लाख लीटर पानी हम देते हैं रोजाना। अब 2 बार पानी ले जाते क्या होता हमारे पानी से 2 बार से 15 मेंबर है, क्या नहीं चाहिए, छोटे मोटे सब करके 20 मेंबर है, बड़े 15 और छोटे 5 है। कहाँ से ले जाओ पानी? नहीं ले जाओ। अभी यहाँ आते हैं तो क्या पानी मत भरा, तुम ढोलते हो, तुम ऐसे करते हो, कहाँ से ले जाओ हम पानी? Sementara itu, pakar kesihatan berkata kadar kemasukan ke hospital meningkat 20% dan dijangka bertambah buruk sebelum kemuncak musim panas berlalu. Setakat ini, kira-kira 30 kematian dilaporkan akibat gelombang haba di India. Alhamdulillah bertemu kembali. Sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, krisis makanan dunia lebih diterukkan lagi apabila sebahagian besar petani di barat Venezuela berdepan masalah bekalan baja bagi tanaman mereka. Ini kerana kira-kira 80% daripada 180,000 tan baja yang digunakan petani di Venezuela diimport dari luar negara, terutama dari Rusia, Ukraine dan Belarus. Musim hujan sudah pun tiba di bahagian barat Venezuela yang merupakan waktu sesuai bagi menanam jagung, iaitu bahan asas bagi makanan ruji di negara Amerika Selatan seperti arpas. Bagaimanapun, pencerobohan Rusia ke atas Ukraine menyebabkan bekalan keperluan bagi pertanian menjadi terhad. Sukatan ekonomi oleh negara Eropah diketuai Amerika Syarikat terhadap Rusia serta kesukaran ekspor keluaran Ukraine juga menyebabkan negara di Amerika Latin terdesak bagi mendapatkan bekalan baja. Todos los países del mundo se van a ver afectados por trigo, por aceite de girasol, por maíz amarillo, por soya, por la producción de fertilizantes, porque Rusia, Ucrania, Bielorrusia es un eje importante de producción de fertilizantes para el mundo. Muchos países. Rusia merupakan pengeksport baja tanaman yang terbesar dengan merangkumi lebih 12% daripada bekalan baja global. Bagaimanapun, jualannya lumpuh disebabkan sukatan perdagangan dan krisis Rusia-Ukraine. Sementara itu, di Argentina, peladang soya dan bijirin pula mengharapkan musim tuaian kali ini akan memberikan pulangan yang baik di tengah-tengah krisis bekalan bijirin global yang berpunca daripada isu Rusia-Ukraine selain dalam proses pemulihan ekonomi yang sedang berlaku di negara Amerika Selatan. Secara keseluruhan, harga soya dan bijirin berada pada tahap yang baik walaupun kenaikan harga bahan api sedikit sebanyak menjejaskan potensi pertanian mereka. Las perspectivas son buenas, los precios son buenos, todo. El único problema es que se nos disparó todo lo que es insumos, ya que los fertilizantes son todos importados, vienen la mayoría de Rusia, los insumos se han ido por las nubes, algunas cosas se han triplicado, el tema del gasoil, calcular que estamos trabajando con un gasoil con sobreprecio para. Argentina merupakan salah sebuah negara pengeluar dan pengeksport minyak soya terbesar dunia dan nilai ekspor pertanian dijangka mencecah $41 bilion bagi tahun ini, iaitu peningkatan $3 bilion berbanding 2021. Kesimpulannya, apa saja yang menjejaskan negara pengeluar makanan global turut memberi impak negatif kepada Malaysia yang selama ini masih bergantung kepada makanan import. Persoalannya, sejauh mana Malaysia mampu menangani krisis bekalan makanan atau sekurang-kurangnya mengurangkan impak kenaikan kos harga barang? Kini tiba masanya untuk negara kembali menumpukan hasil makanan sendiri untuk menghadapi apa jua kemungkinan pada masa akan datang. Sekian Globe Al-Hijrah malam ini. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.